Pada akhir abad ke-19, kerajaan dinasti Qing negara China telah hampir runtuh akibat peperangan dan bencana alam yang kerap berlaku dan melanda negara tersebut. Di samping itu, kekalahan teruk kerajaan China dalam Perang Candu telah menyebabkan penjajah barat masing-masing memperoleh hak mengambil tenaga kerja China. Dengan latar belakang ini, sebilangan besar orang Cina telah berhijrah ke seberang laut untuk mencari rezeki memperbaiki kehidupan mereka yang sengsara. Kemasukan orang Cina ke tanah Melayu secara beramai-ramai berlaku pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menjelang awal abad ke-20, orang Cina yang berhijrah ke negeri-negeri Melayu di semenanjung Malaysia tersebar ke merata tempat. Sepanjang abad ke-20, terutamanya separuh pertama abad ini, jumlah bilangan penghijrah Cina bertambah pantas sehingga mencapai beberapa juta orang, termasuk perantau Cina ke Asia Tenggara. Boleh dikatakan orang Cina menjejaki seluruh rantau Asia Tenggara sehingga terdapat sesetengah pendapat mengatakan bahawa di mana air laut berombak, di situlah terdapat jejak orang Cina. Hubungan antara tamadun Cina dalam tamadun Melayu dari sudut ekonomi terdapat dua jenis sistem ekonomi, iaitu sistem sara diri dan sistem ekonomi perdagangan komersial. Sistem ekonomi sara diri pada zaman dinasti Shang, ekonomi secara keseluruhannya masih primitif. Alat pertanian seperti cangkul, penukul dan bajak digunakan. Pengairan diadakan tetapi skalanya kecil. Sekoi merupakan tanaman utama. Masyarakat Shang juga terlibat dalam peternakan. Hal ini terbukti dalam amalan pengorbanan lembu secara besar-besaran dalam upacara pengebumian. Dalam tamadun Melayu, penggunaan cangkul, penukul memang sudah digunakan di dalam pertanian. Sistem ekonomi perdagangan telah mula wujud sejak dinasti Shang dengan menggunakan kulit siput sebagai mata wang. Kegiatan ini kemudian terus berkembang pada zaman dinasti Zhou. Kerajaan Kedah Tua membuat hubungan perdagangan dengan China iaitu barang dagangan barang seramik. Timur Tengah seperti Arab Parsi, barangan gelas kaca dan manik. Pengaruh tamadun Cina dan kedatangan tamadun dalam tamadun Melayu menyebabkan beberapa perubahan dan peningkatan dalam tamadun Melayu. Gaya seni bina Cina adalah setua dengan tamadun Cina. Prinsip-prinsip seni bina Cina telah kekal secara dasarnya tidak berubah. Perubahan utama hanya berlaku pada perincian perhiasan. Secara keseluruhannya, bangunan-bangunan lama Cina mempunyai beberapa ciri utama. Antaranya ialah kebanyakan bangunan-bangunan lama atau tradisi dibina daripada material kayu dan juga batu bata. Seterusnya mempunyai tembok yang besar, khususnya istana-istana lama yang dibina akan dipagari oleh tembok-tembok besar. Sejak dinasti Tang, seni bina Cina telah mempunyai pengaruh besar ke atas gaya seni bina Korea, Vietnam, Jepun dan tidak kurangnya pengaruh atas tamadun Melayu yang meliputi Kepulauan Melayu. Melaka juga merupakan penempatan awal yang menerima kedatangan tamadun Cina di tanah Melayu selain menjadi pusat pelaburan terpenting pada suatu masa dahulu. Terdapat beberapa bangunan lama di Melaka dipengaruhi seni bina tamadun Cina. Seni bina Kampung Bulu merupakan sebuah masjid yang paling tua di Malaysia yang masih digunakan dan berada di tapak asal yang terletak di persimpangan Jalan Masjid Kampung Bulu dan di Jalan Masjid di Melaka. Unsur pagoda pada seni bina menara yang kebiasaannya terpisah daripada bangunan utama masjid sebelum kewujudan pembesar suara. Menara ini berfungsi sebagai tempat untuk Bilal melaunkan azan. Konsep pagoda ini telah lama digunakan di China bagi fungsi keagamaan yang sering digunakan di kuil Buddha. Struktur pagoda bercirikan bangunan tipikal, bertingkat dengan hiasan luaran yang ketara, pelan berbentuk poligonal dan mempunyai puncak stupa. Jelas di sini menunjukkan seni bina dan fungsi pagoda diguna pakai dalam pembinaan menara Masjid Kampung Bulu. Selain itu, bahan-bahan seperti jumik kerajaan Cina dinasti Qing, bercorak dan berbagai warna yang dijadikan sebagai hiasan dinding dan lantai bagi bahagian luar masjid dan kolam air adalah juga salah satu daripada pengaruh seni bina daripada tamadun Cina.
Kemunculan masyarakat Baba dan Nyonya, terutama sekali di Melaka dan Pulau Pinang, merupakan suatu interaksi perhubungan yang memberi kesan besar di Malaysia. Berdasarkan catatan di Iridia, masyarakat Cina telah menetap semenjak tahun 1613 di Melaka dan membentuk komuniti tersendiri pada awal kurun ke-17. Mereka menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja semasa menjual beli, tetapi juga semasa berinteraksi dengan masyarakat tempatan dan kalangan keluarga. Satu dialek bahasa Melayu yang baru telah muncul menjadi bahasa pertuturan mereka yang dikenali sebagai Melayu Baba, di mana terdapat sedikit perbezaan dengan bahasa Melayu sebenar. Dialek Melayu Baba ini diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar dalam perdagangan di kalangan pelbagai kaum dan bangsa bandar-bandar utama di alam Melayu seperti Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan Jakarta dengan pencampuran bahasa Cina. Dia agak berbeza dengan bahasa Melayu yang kaum Melayu gunakan. Dia ada pencampuran dengan kaum Cina, dia punya dialek, dia punya cara bercakap dalam bahasa Melayu. Kata pinjaman dari bahasa Cina telah banyak terserap, terutamanya dari dialek Hokkien, iaitu berkaitan dengan adat. Dialek Hokkien ni dia macam orang Melayu kita ada dialek Kelantan, ada dialek Terengganu. Macam tu juga dengan kaum Cina, dia ada dialek-dialek mereka yang tersendiri, dan dari dialek Hokkien ni dia berkaitan dengan adat, kekeluargaan dan agama orang Cina. Antara perkataan yang diguna pakai masyarakat ini adalah seperti goa, saya, lu, anda, dia, walang, kita, tekuan. Budaya dan cara hidup masyarakat Baba dan Nyonya ni dia mempunyai persamaan dengan kaum Melayu, terutama dari segi makanan dan pemakaian. Sebagai contoh, masakan Baba Nyonya dia banyak dipengaruhi oleh resep orang Melayu, seperti penggunaan rempah ratus. Contoh masakan yang popular dalam kalangan Baba Nyonya, kalau kita pergi Melaka, kita mesti akan cari asam pedas, dan mereka menggunakan tangan ketika makan seperti amalan masyarakat Melayu. Generasi Nyonya perempuan yang terdahulu sehingga kini masih memakai pakaian kebaya dan kain sarung seperti masyarakat Melayu dan dikenali sebagai kebaya Nyonya. Seni bina dan kelengkapan rumah masyarakat ini masih mengekalkan ciri-ciri tamadun Cina. Pemikiran kaum Baba Nyonya ini juga masih mengekalkan unsur-unsur masyarakat Cina, biarpun mereka telah lama terpisah dari komuniti nenek moyang mereka di China. Walau bagaimanapun, dari segi anutan, kebanyakannya mereka masih mengekalkan agama Buddha, namun ramai di antara mereka yang memilih agama lain seperti agama Islam dan juga agama Kristian. Mereka masih dengan agama mereka yang tersendirilah. Ada yang pilih agama Islam, ada yang pilih agama Kristian. Tiada tetapan yang mereka harus memiliki agama yang sama. Seterusnya, untuk seni bina dan kelengkapan rumah, masyarakat ini masih mengekalkan ciri-ciri tamadun Cina. Dalam perubatan Cina berkembang hasil daripada kaedah empirikal, iaitu melalui pemerhatian terhadap badan manusia dan beberapa jenis penyakit. Bidang perubatan Cina mempunyai perkaitan dengan konsep yin dan yang. Ini kerana ketidakseimbangan kedua-dua unsur itu membawa kepada penyakit. Darah dikaitkan dengan yin dan nafas dikaitkan dengan yang. Selain itu, anggota badan manusia dikaitkan kepada 5 unsur, iaitu hati dengan kayu, jantung dengan api, perut dengan tanah, paru-paru dengan logam dan buah pinggang dengan air. Oleh itu, dalam menyediakan ubat, bahan-bahan yang diberi mesti sesuai dengan keunsuran anggota tadi. Secara ringkasnya, penyakit boleh dirawat melalui 3 cara, iaitu materia medika, moksibusi dan akupunktur. Materia medika, rawatan secara pemberian bahan-bahan seperti herba dan bahan galian. Sehubungan dengan kaedah ini, orang Cina telah membuat beberapa kajian mengenai beberapa aspek tumbuhan. Oleh itu, mereka berjaya mengenai alkaloid dalam ifilia, sejenis sayuran, bagi mengubati penyakit asma atau lelah, iodin dalam rumput laut bagi mengubati penyakit bekuk dan sebagainya. Moksibusi merupakan cara perubatan yang menggunakan sumbu atau wasap yang dibuat dari herba tertentu untuk diikatkan. Akupunktur merupakan rawatan dengan memasukkan jarum pada tempat tertentu.